Ini kita hari ini masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua. Dan supaya lebih tak ada. Supaya lebih bermanfaat kepada kita seterusnya. Elok sekiranya setiap pelajarlah, kita kata setiap peserta kita ni kalau boleh memiliki kitab yang sama. Selain daripada ni terjemahan ni kita akan buat secara berterusan. Selain daripada tu, kalau boleh ada kitab ni. Kitab ni 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 kitab. Kitab Sahih Bukhari, cetakan Pakistan. Cetakan Pakistan. Dia ada 2 jilid ni. Ada 2 jilid. Sebab kitab ni dia ada keistimewaan dia sendirilah yang mana tidak terdapat di dalam kitab-kitab lain. Jadi molek benarlah kalau ada kitab ni. Jadi cara nak dapat kitab ni nya insya-Allah boleh dihubungi Ustaz Marwan ataupun ini Ustaz Badrul kita ni, boleh hubungi. Boleh hubungi Ustaz Marwan untuk nak dapat kitab ni supaya lebih sesuai lah. Artinya kalau saya sebutkan huraian dia di luar ni, mudahlah sama-sama tengok, boleh sama-sama tengok. Kalau tidak susah sikit lah. Kalau kitab, walaupun kitab Bukhari juga, kitab lain dia tak serupa, tak banyak tempat tak serupa. Dan kalau kitab ni dia ada sebut perbezaan nuskhah ke apa tu di tepi ni, dia ada sebut. Banyak perkara lah boleh selesai kalau ada kitab ni. Jadi kalau nak berpanjangan berterusan lah mengikuti Sahih Bukhari ni, seeloknya kita kena ada kitab ni. Dari segi makna dia tu mungkin kepada setengah-setengah tu tak ada terjemahan sini, tak apalah bila ada sekali dengan terjemahan ni. Tak apa, tak jadi masalah. Tapi kitab ni perlu. Kita bacalah hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna al-Harith bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah kayfa ya'tika al-wahy فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. Kita tengok hadis terjemahan ni. Abdullah bin Yusuf telah menceritakan kepada kami, katanya, Malik telah memberitahu kami, diambilnya dari Hisham bin Urwah dari ayahnya
dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha bahawa Harith bin Hisham radhiyallahu anhu telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kadang-kadang ia datang kepadaku seperti gemercing loceng. Itulah cara, yakni kedatangan wahyu yang paling berat bagiku. Kedatangan wahyu selesai apabila aku telah ingat apa-apa yang disampaikannya, yakni malaikat. Kadang-kadang malaikat itu menjelma sebagai seorang lelaki, lalu dia bercakap-cakap denganku, dan aku pula mengerti apa yang diucapkannya." Aisyah berkata, "Sesungguhnya aku pernah melihat baginda sallallahu alaihi wasallam ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Sebaik sahaja selesai kedatangan wahyu itu, dahi baginda sallallahu alaihi wasallam benar-benar memercikkan peluh." Ini hadis yang kedua yang kita baca. Seterusnya hadis yang ketiga. Wa bihi qala haddatsana Yahya bin Bukair qala akhbarana al-Laits an Uqail an Ibn Shihab an Urwah bin Zubair an Aisyah ummul Mukminin radhiyallahu anha أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ، فقال: فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، قال: فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى، يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي. قال ابن شهاب: وأخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي، فقال في حديثه: بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي تابعه عبد الله بن يوسف وأبو صالح وتابعه هلال بن رداد عن الزهري وقال يونس ومعمر بوادره. Terjemahan ya. Tengok mana ada ni, boleh tengok. Hadis yang ketiga, Yahya bin Bukair telah menceritakan kepada kami, katanya, Al-Laits telah menceritakan kepada kami, diambilnya dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Sesungguhnya beliau berkata, wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah ialah berupa mimpi yang baik. Tidak baginda sallallahu alaihi wasallam bermimpi, melainkan mimpinya muncul seperti sinaran pagi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka menyendiri. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyendiri di Gua Hira. Di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahannuth, iaitu beribadat beberapa malam sebelum teringin pulang kepada ahlinya, di samping berbekal pula untuk tujuan yang sama. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Khadijah dan berbekal seperti sebelumnya, yakni untuk beberapa malam, sehingga datang kebenaran kepadanya ketika di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya lalu berkata, Iqra, yakni bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Malaikat itu memegang aku lalu menekan aku sehingga habis dayaku. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata pula, bacalah. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Ia terus memegang aku dan menekan aku buat kali kedua sehingga habis dayaku. Kemudian ia melepaskan saya dan berkata, bacalah. Saya menjawab, saya tidak pandai membaca. Nabi SAW menceritakan lagi. Seterusnya dia memegang dan menekan saya buat kali ketiga. Kemudian melepaskan saya. Lantas dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Seterusnya Rasulullah SAW membawa pulang wahyu itu dalam keadaan hatinya berdebar-debar. Beliau SAW pun masuk menemui Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, selimutkan saya, selimutkan saya. Mereka pun menyelimutkannya sehingga hilanglah rasa takut beliau. Rasulullah SAW menceritakan apa yang berlaku kepada Khadijah dan seterusnya berkata, sesungguhnya aku benar-benar bimbangkan diriku. Khadijah berkata, tidak, demi Allah, sampai bila pun Allah tidak akan menghinamu. Sesungguhnya engkau selalu menghubungi keluarga, menanggung beban orang-orang susah, mengusahakan sesuatu untuk orang yang tiada perusahaan, melayani tetamu, dan membantu orang ketika bencana-bencana alam menimpa. Khadijah pun membawa Nabi SAW pergi kepada Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, yang sepupu Khadijah. Waraqah telah menganut agama Nasrani di masa jahiliyah. Beliau pandai menulis kitab dalam bahasa Ibrani. Beliau dapat menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani, apa saja yang dikehendakinya. Ketika itu beliau telah tua dan buta. Khadijah berkata kepadanya, wahai sepupuku, dengarlah cerita dari anak saudaramu ini. Waraqah berkata kepada baginda SAW, wahai anak saudaraku, apakah yang engkau lihat? Rasulullah SAW pun menceritakan kepada Waraqah apa yang dialaminya. Terus Waraqah berkata kepadanya, itu ialah namus yang Allah telah turunkan kepada Musa. Aduhai diriku, kiranya aku ketika itu, yakni ketika engkau diutuskan sebagai Rasul, masih muda belia. Aduhai kiranya aku masih hidup ketika kaummu mengusirmu. Rasulullah SAW bertanya, adakah mereka sampai mengusir daku? Waraqah menjawab, ya,
tiada seorang pun yang telah membawa apa yang kau bawa ini, melainkan dia dimusuhi. Andai kata hari itu sempat denganku, nescaya akan kubela engkau dengan sungguh-sungguh. Tidak lama kemudian Waraqah pun wafat dan wahyu terhenti. Ibnu Syihab berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku bahawa Jabir bin Abdullah Al-Ansari berkata, ketika dia menceritakan tentang terputusnya wahyu itu, Nabi SAW bercerita, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba terdengar satu suara dari langit. Aku pun melihat ke atas. Rupa-rupanya malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hira dulu sedang duduk di atas kerusi di antara langit dan bumi. Maka timbullah perasaan gerunku terhadapnya. Saya pulang ke rumah dan berkata, selimutkan saya, selimutkan saya. Maka Allah Ta'ala menurunkan, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, hingga seterusnya. Wahai orang yang berselimut, bangunlah, ancamlah, dan agungkan Tuhanmu, bersihkan pakaianmu, dan tinggalkan kekotoran. Selepas itu wahyu pun turun dengan banyak dan berterusan. Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih merupakan mutabi' kepada Yahya. Hilal bin Raddad merupakan mutabi' kepada Uqail dari Az-Zuhri. Yunus dan Ma'mar dalam riwayatnya menyebutkan bawariduhu, bawadiruhu, di tempat fuaduhu. Itulah dua hadis kita tengok hari ini. Terjemah sudah tengok dah tadi. Hadis yang mula-mula sudah berlalu, iaitu berkenaan dengan niat. Dan di sana kita pun sudah dapati juga pada bulan lepas bagaimana perkaitan kesesuaian hadis yang pertama tu dengan bab yang dikemukakan oleh Bukhari. Sebabnya dalam Bukhari ni yang paling penting sekali ialah tajuk dia tu. Tajuk dia sangat istimewa, berbeza daripada kitab-kitab lain. Dan kita tak boleh tengok gitu saja tajuk dia. Tetapi kita kena cuba memahami dan menyelami maksud dia tu. Baru ni kita sudah bincang dah, dalam tajuk tu disebutkan dua bahagian, iaitu kaifa kana bad'ul wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu juzuk, satu bahagian. Yang kedua, firman Allah Azza wa Jalla, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin, dan seterusnya. Itu juzuk yang kedua atau bahagian yang kedua daripada tarjamatil bab, yang ini tajuk yang dibuat oleh Bukhari, tarjamatil bab. Jadi berhubung dengan hadis yang pertama dan kaitan dia dengan tajuk itu sudah kita bincang dah, iaitu dari segi mana yang dikatakan permulaan wahyu itu, sedangkan tak ada sebut pun dalam hadis yang pertama itu berkenaan dengan permulaan. Jadi jawabnya dari segi makna dia tu ada. Macam mana wahyu tu nak mula sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terima, iaitu apabila dia ni ada niat yang baik. Niat yang baik itu, niat yang betul itu. Dan dia ada hijrah daripada rumah dia pergi ke Gua Hira. Situlah bermula puncanya. Itu kesesuaiannya dengan terjematil bab dia. Terjematil bab Bukhari ni dia seperti baru ni dalam muqaddimah baru ni kita sudah sebut dah, sampai ada ulama yang mengatakan ada 70 usul dia. 70 usul dia. Yang ni tajuk-tajuk yang Imam Bukhari buat di sepanjang kitab dia ni, boleh kita kait, dia masuk bawah usul ni, dia masuk bawah usul ni, dia masuk bawah usul. 70 ada. Jadi nak faham Bukhari ni, mana kena faham 70 tu lah. Jadi 70 tu baru ni sudah disebutkan, iaitu kalau nak tengok, sesiapa yang mampu boleh tengok dalam kitab Lami'ud Darari ala Sahih al-Bukhari. Dalam tu dia sebut. Dan pada kebanyakan usul yang disebutkan, dia kemukakan juga, dia buat mari juga hadis yang sesuai dengan usul ni, hadis yang sesuai dengan usul ni yang ada dalam Bukhari ni sendiri.
Jadi kadang-kadang kita tengok zahir dia tu tak ada sebut perkataan permulaan. Tapi kalau kita perhati, menyelami makna dia, kita akan nampak memang sesuai dengan tajuk yang dia buat. Jadi hadis yang kedua ni, baru ni kita sudah sebut dah. Imam Bukhari hadis mula-mula dia start dengan Humaidi. Dia start dengan Humaidi. Humaidi ni tok guru dia di Mekah. Hadis yang kedua dia start dengan tok guru dia Abdullah bin Yusuf. Abdullah bin Yusuf ambil daripada Malik. Dia nak isyarat, ni tok guru dia orang Madinah. Tok guru dia orang Madinah. Dia nak isyarat kepada wahyu peringkat kedua. Boleh kita bahagikan kepada dua, wahyu Makki dan wahyu Madani. Dia isyarat tu. Dah mula-mula tu isyarat kepada wahyu mula-mula tu di Mekah. Dan Humaidi itu adalah daripada keturunan Quraisy. Nabi SAW selalu menyuruh, selalu mengatakan supaya utamakan orang Quraisy, dan Imam Bukhari pakailah tu. Imam Bukhari pakai. Yang kedua hadisnya iaitu Abdullah bin Yusuf. Dan Abdullah bin Yusuf ambil daripada Malik. Malik ini imam di Madinah. Imam di Madinah. Tujuannya dia nak cerita kepada wahyu tu ada dua peringkat. Ada dua peringkat wahyu. Yang pertama Makki dan yang kedua Madani di Madinah. Itu nak isyarat. Dia banyak isyarat, banyak sangat isyarat dalam Bukhari ni. Benda-benda yang halus, yang seni-seni, yang mana kalau kita tidak teliti, terlepas. Benda-benda macam tu pun dia ambil kira. Benda-benda yang seumpama itu pun dia ambil kira. Satu lagi sebagai peringatan sebelum pergi lebih jauh ni, saat ni kita baca dah hadis tu kan, dengan sanad dia sekali. Kita baca lagu mana? Wabihi qala haddathana Al-Humaidi, qala haddathana Sufyan, qala haddathana Yahya, dan seterusnya. Wabihi qala haddathana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarana Malik an Hisham bin Urwah an Abi. Wabihi itu apa makna? Dan kita akan sebut gitu samalah akan datang. Apabila jumpa haddathana Hafsah tu, wabihi dulu. Apa sebut lagu tu? Ini dari segi kaedah penyampaian hadis lah. Dari segi kaedah penyampaian hadis. Adab, orang panggil dalam istilahnya adab hadis. Yang ni bagaimana cara kita nak menyampaikan hadis. Iaitu kita kena sebut gitulah. Kalau dengan sanad lah, kecuali kalau kita sebut hadis tu saja. Kalau dengan sanad, lagu ni dalam kitab Bukhari asal ni, begitu juga dalam terjemahan ni pun kita ambil sepenuhnya serupa dengan asal. Tak ada buang sanad dia. Jadi isyarat kepada bihi, yakni bihadzal isnad. Wa bihi qala, dengan isnad ini. Qala, yakni perawi berkata, haddathana Al-Humaidi, Humaidi telah menceritakan kepada kami. Jadi dengan sanad. Sanad mana? Sanad tu dulu lagi cerita dah. Berapa bulan dulu lagi. Cerita dah sanad saya ni sampai kepada Rasulullah bagaimana. Jadi akan datang tak payah sebut semualah sanad. Dengan sanad tu lah, saya ambil daripada orang ni, ambil daripada orang ni, ambil daripada orang ni, sampai kepada Imam Bukhari. Jadi dengan isnad itulah juga kita meriwayatkan setiap hadis yang ada dalam Bukhari. Di peringkat masing-masing lah. Kalau orang di atas lagi, dia kata dengan isnad itulah, yang ni isnad dia lah. Dengan isnad dia. Kalau atas lagi dengan isnad dia, lebih kurang lagi dari segi bilangan perawi itu. Maksudnya dia nak isyarat kepada dia ada sanad dia ataupun isnad dia sendiri, yang mana telah kita sebutkan sebelum ini. Nak boleh sampai kepada Rasulullah tu berapa orang? 20 orang lebih. Sampai ke zaman kita, nak sampai ke Rasulullah 24, 23. Itu berbeza atas hadis lah. Perawi dia tu kalau sikit, Bukhari lagi dekat, kalau tidak lagi jauh. Nak sampai kepada Bukhari itu pun sudah 23 lapis, 23 lapis. Begitulah maknanya dia sambung. Maknanya kita ni nak sambung biar tidak putus, sambung. Biar nyala belakang. Biar nyala belakang. Tidak kata ambil gitu, tidak. Ambil ni
secara bertanggungjawab, dan ada perawi-perawi dia tu boleh kita tahu sejarah hidup dia, latar belakang dia, boleh kita tahu semuanya ada dalam kitab-kitab. Terutama hak dulu-dululah, hak baru-baru tu dia tak ada. Kalau ada pun sikit-sikit. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan selalu berjumpa ni haddatsana, akhbarana. Apa makna? Itu perlu disebut. Haddatsana maknanya anak murid terima daripada tok guru, dengan tok guru baca, tok guru sebut hadis itu. Macam saya yang baca sekarang depan. Jadi anak murid bila dia nak ceritakan hadis tu, dia kata haddatsana. Lepas tu anak murid pula tidak seorang, ramai. Itu makna haddatsana. Kita kena tahu dulu istilah dia. Mana anak murid ni ramai, lepas tu yang menyampaikan hadis tu siapa? Tok guru sendiri yang baca hadis. Itu haddatsana. Kadang-kadang kita akan jumpa, akan datang, dia bukan sebut haddatsana, tapi haddatsani. Haddatsani maknanya anak murid seorang. Tok guru dia menyampaikan hadis itu. Tok guru yang menyampaikan, bukan dia baca. Tok guru yang baca. Dia dengar. Yang ni dia terima dengan cara itu. Dia seorang. Itu dia kata haddatsani. Sebab kita tengok dalam riwayat yang kedua saat ni kan, Abdullah bin Yusuf qala akhbarana. Akhbarana di sini disebutkan akhbarana Malik. Dia tidak kata haddatsana. Tadi kan haddatsana. Ini akhbarana. Di atas tadi pun ada je akhbarani. Dalam riwayat yang pertama akhbarani Muhammad bin Ibrahim. Akhbarani. Di sini akhbarana Malik. Akhbarana ni maknanya tok guru, anak murid ramai baca. Salah seorang anak murid tu baca depan tok guru hadis. Tok guru dengar, bukan tok guru baca. Ini pun salah satu bentuk penyampaian hadis juga. Tok guru dengar saja, anak murid yang baca salah seorang. Anak murid tu ramai. Itu dia kata akhbarana. Kadang-kadang kalau anak murid tu seorang, dia yang baca, dia kata akhbarani. Jadi dia tidak kata akhbarana lah, dia kata akhbarani. Jadi dalam Bukhari ni, kalau kita perhati, mengikut dianya, akhbarana dengan haddatsana ni lebih kurang. Mana akan datang, kita tak usah pelik. Kalau kita tengok, mungkin tengok dalam kitab lain, dia kata perawi ni ambil daripada orang ni dengan haddatsana. Tapi dalam Bukhari kadang-kadang akhbarana, kadang-kadang haddatsana. Lagu mana tak serupa? Tak pelik. Sebab apa? Imam Bukhari bagi dia boleh tukar dua istilah tu. Boleh tukar. Bagi dia tidak penting. Hak tu tidak penting. Boleh jadi hak akhbarana tu pun haddatsana juga hakikatnya. Boleh jadi hak haddatsana tu pun akhbarana juga hakikatnya. Yang kita sebut tadi, kaedah hak mula-mula tadi, itu hak umum, kaedah umum. Yang di kalangan ulama hadis begitulah, dia ada beza. Tapi bagi Bukhari tidak. Serupa. Cuma banyak tempat dari segi amanah ilmu tu, makna dia tetap jaga juga. Tapi nak kata dia ikat diri dia mesti lagu tu tidak serupa Imam Muslim. Kalau Imam Muslim, dia kata haddatsana, memang haddatsana sungguh, tak boleh tukar. Tak boleh kata akhbarana, tak boleh. Tapi kalau riwayat Bukhari ni tak apa, sebab mazhab dia nya, pendapat dia tak apa. Mengikut Muslim tak boleh. Kalau dia kata akhbarana. Kalau dia kata haddatsana, kena kata haddatsana. Dia tak boleh tukar satu kesalahan. Sebab bagi dia berbeza, bagi dia tepat. Kalau kata haddatsana, tentu dah tok guru yang baca, anak murid dengar. Kalau kata akhbarana, tentu dah anak murid tu yang baca, tok guru dengar. Bagi Muslim tentu macam tu. Kalau dia kata gitu tu, makna gitulah. Dia jaga tu perkataan-perkataan. Bagi Bukhari tidak. Maknanya boleh ditukar-tukar lah. Walau bagaimanapun Bukhari jaga juga, cuma yang tidak ketat lah bagi dia. Sebabnya bagi dia serupanya lagu mana? Serupa tu dari segi hakikat terima tu. Hakikat terima nanti akan datang, kita akan jumpa dalam Kitabul Ilm, bab ilmu. Imam Bukhari di situ dia akan menyatakanlah cara dia tu. Mana lagu ni boleh kata, lagu ni boleh kata, dia akan bagi pendapat dia.
dan dalil dia. Maknanya ada hadis ni yang sahabat-sahabat terima, Nabi SAW sebut. Ada yang sahabat sebut, Nabi SAW dia saja. Itu pun dialah juga. Begitulah di zaman sahabat. Begitu juga ada yang sahabat tu sebut, ada yang sahabat tidak sebut, orang lain anak murid dia sebut, dia akui saja. Itu pun diterima juga sebagai penyampaian hadis. Hak mana lebih molek? Tok guru baca ke anak murid baca? Itu timbul persoalan. Ya seterusnya. Itu situ pun berbeza-beza juga pendapat ulama. Ada yang mengatakan molek tok guru baca. Sebab apa? Kalau tok guru baca ni kira-kiranya tidak salah lah. Tidak salah. Sebab dia lebih reti, kita kata. Tidak salah. Lepas tu berkat mulut dia tu, pasal dia lebih dulu lagi terima hadis, sepatutnya dia lah yang menyampaikan hadis itu. Barulah ada makna menyampaikan. Dan kebanyakan hak orang panggil hadis Nabi SAW itu pun Nabi SAW yang sebutnya, bukan orang lain sebut, dia yang sebut. Jadi lebih baiknya tok guru lah sebut. Dia kata gitu. Tapi ada pula yang mengatakan tidak, lebih baik anak murid. Sebab kalau anak murid, tok guru dia mesti beri perhatian betul tu. Dia nak pastikan betul ke tak betul, dia mesti bagi perhatian. Kalau anak murid tersalah, dia akan tegur. Itu bagusnya, walaupun salah pun dia akan tegur. Salah baris ke, salah apa ke, huruf ke, tukar huruf ke, dia akan tegur. Tapi kalau tok guru baca, boleh jadi dia manusia, dia boleh jadi tersalah juga. Anak murid ingat dia baca betul dah. Jadi duk pakai hak salah gitulah seterusnya. Anak murid ni dia tak tahu dah, dia ingat ke betul dah. Dia nak tegur, dia kira tok guru dia lebih tahu. Situ kelemahan dia. Dia kata boleh anak murid baca. Hak balik kata boleh tok guru baca, bila dia baca dia tidak akan jenera. Dia tidak akan ngatuk sebab dia nak baca. Kalau tidak, nak baca lagu mana? Kalau anak murid baca, boleh jadi dia jadi hanyu. Dia jadi hanyu. Terutama hak tua-tua lah. Tok guru hadis ni biasanya tua-tua, tak apa dengar. Ada tok guru saya seorang, tok guru Muslim, hadis Muslim, mengaji dengan dia. Jalan pun slow, dekat-dekat yang lakah pun, telinga pun tak dengar. Tapi dia tu orang nak. Sebab apa? Sanak dia tinggi. Kalau orang lain 2-3 celah, dia sah. Itu kelebihan dia je. Jadi walaupun dia tak dengar, dia tidak hurah banyak, dia pakai suruh anak murid baca, dia pun tak apa dengar. Kadang-kadang begitulah. Tapi dia dikehendaki ingatan dia bagus, ingatan dia molek, tak ada satu. Itu sebab apa? Kalau tok guru ni dengar, anak murid baca, boleh jadi dia hanyut, terutama orang tua-tua saat ni. Jadi anak murid tu dia ingat tok guru ni dengar molek. Jadi dia baca salah, dia ingat tok guru tak tegur ni betul dah lah. Itu pun kemungkinan salah juga. Jadi kata hak moleknya tok guru baca. Walau bagaimana pun ada kemungkinan belaka tu, baik buruk dia tu ada. Jadi kalau kita kata macam tadilah, tok guru tu tua dah penat, dia nak baca pun tak apa-apa gerak, kita kata moleklah anak murid baca. Tetapi macam tok guru saat ni, kata tok guru Muslim tu, bila dia orang baca, dia perhati betul, begini dia, turut betul dia. Mana tak ada ngatuk lah, tak ada ngatuk dia nya. Walau bagaimanapun itu kemungkinan. Dengan sebab itu penting tu kita mengambil kira akhbarana ke haddatsana ke, begitu. Penting. Seterusnya Aisyah meriwayatkan bahawa Harith bin Hisham di sini kalau kita ada kitab ni kan, dia banyak kelebihannya. Dia ada tulis bawah tu kecil, dia ni adik-beradik Abu Jahal lah. Ada tu lah. Akhu Abi Jahal li abawaihi aslama yaumal fath wa hasuna islamuhu. Itu. Dia ni adik-beradik semua sepak lah dengan Abu Jahal. Harith bin Hisham, dia ni memeluk agama Islam pada Fathih Makkah, ketika Nabi SAW menguasai Makkah, iaitu pada tahun yang ke-8. Dan Islam dia molek lah, elok. Seterusnya bagus Islam. Dia tanya Rasulullah SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu datang kepadamu? Bagaimana wahyu datang kepadamu? Nabi SAW pun kata, kadang-kadang dia datang begini, kadang-kadang begini. Di sini kalau kita tengok dalam hadis ni, dia tidak tanya bagaimana wahyu tu mula-mula datang kepadamu.
Baru kalau tanya mula-mula lagu tu baru sesuai dengan tajuk tu. Sebab Bukhari penting. Dia apa dia buat? Bagaimana permulaan wahyu? Macam mana nak sesuai hadis yang kedua dia dengan tajuk dia? Sebab dalam tajuk tersebut permulaan wahyu. Orang ni tidak tanya tentang permulaan wahyu, tentang kedatangan wahyu. Tidak terikat dengan permulaan. Lagu mana? Jadi Imam Bukhari dia nak cerita di sini, dia nak ayatnya. Ahyanan, kata dia, kadang-kadang wahyu tu datang kepada saya bunyi serupa loceng. Hak ni paling berat. Tapi apabila wahyu tu hilang, selesai, saya sudah ingat molek dah. Sudah faham molek, ingat molek dah. Kadang-kadang dia mari berubah manusia. Dia pun bercakap dengan saya. Saya pun ingat molek apa yang dia kata. Begitulah seterusnya. Jadi di sini Nabi SAW dia tak ada sebut juga, sebab pertanyaan itu pun tidak bertanyakan tentang permulaan. Jadi dia jawab pun tidak berkenaan dengan permulaan. Tapi dia jawab kadang-kadang gini, kadang-kadang gini. Maknanya hak dia sebut kadang-kadang begini, kadang-kadang begini ni, permulaan wahyu pun kira-kiranya begitulah juga. Permulaan wahyu pun kira-kiranya begitulah. Sebab dia kata, Aisyah kata, saya tengok Nabi SAW ketika turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Bila selesai wahyu tu, peluh rejak dia, peluh mengercik peluh. Maknanya hari yang sangat sejuk, hari yang sangat sejuk, peluh gitu mau terima wahyu. Kalau kita terima hak ni, hak dia sebut ni, kadang-kadang mari gini, kadang-kadang mari gini, hak kemudian, kalau hak kemudian peluh setara tu, hak dulu kena kiranya lebih-lebih lagi lah peluhnya. Imam Bukhari nak ambil kata permulaan dia, kalau nak kiranya manusia kalau biasa hak mula-mula tu lebih berat lah. Kalau hak kemudian pun peluh, hak dulu pun lagu tu lah juga. Kalau hak dulu peluh, boleh jadi kemudian tidak peluh. Tapi kalau hak kemudian peluh, hak dulu lebih-lebih lagi lah, sebab dia tidak biasa lagi. Imam Bukhari ambil kata. Jadi permulaan tu dapat kita bayangkan, iaitu dengan kita tengok hak biasa ni, hak di tengah, ataupun hak ujung ketika Aisyah duduk sekali dengan Rasulullah SAW dah. Ketika di Madinah lah kata Aisyah duduk sekali dengan Rasulullah. Maknanya itu lewat dah. Ketika hak lewat lagu tu pun peluh. Boleh faham dengan sendirilah hak permulaan dia lagu mana. Lepas tu apa yang Nabi SAW peluh? Berat lah. Berat. Wahyu-wahyu ni jenis berat. Dia nak ayat tu. Dia nak ayat tu. Berat. Berat kot mana? Berat tak beratnya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Al-Quran, dia kata lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau kami turunkan Quran ini kepada gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu rata, tunduk, maksudnya rata, hancur, mutasaddian, pecah, min khasyatillah, kerana takut kepada Allah. Maknanya wahyu ni sesuatu amanah, suatu perkara yang besar. Jadi sehingga kalau diturunkan kepada gunung, gunung pun hancur. Gunung pun hancur. Dalam riwayat lain, dalam Bukhari ni kita akan jumpa akan datang, Zaid bin Thabit menceritakan pernah Rasulullah SAW mendapat wahyu pada ketika tu, paha dia ni, lutut dia duduk atas lutut aku, duduk dekat lah maknanya. Ketika tu aku berasa macam nak patah paha aku. Di dalam Bukhari ni kita akan jumpa akan datang. Apa gitu? Berat. Berat. Ada ketikanya Rasulullah SAW tu, dia merah muka dia. Merah muka. Itu menunjukkan berat wahyu itu. Sebab tu ia jadi peluh. Permulaan lebih-lebih lagi lah. Kalau kita tidak nak kata serupa apakah dulu ke apa dia, hak lebih sesuai je, lebih-lebih lagi lah. Terasa berat itu. Terasa berat tu lebih-lebih lagi lah. Jadi kita nak faham macam mana berat tu, benda wahyu ni berat. Berat tak berat ni ginilah. Kalau kita orang kemudian ni, kita kata Quran tu sentiasa diterjemah, ditafsirkan, tak habis-habis tafsir. Begitu juga dengan hadis ni. Sebab hadis ni kita sudah bincang dah dulu, salah satu bentuk wahyu juga. Berat, banyak kan ni Quran dengan hadis. Sampai sekarang dia tak habis lagi orang tafsir. Kalaulah kita andaikan
kita terima tafsiran-tafsiran itu tepat belaka. Bayangkan makna dia, dah orang nak boleh buat lagu tu bukan main belajar, susah. Lama bukan main tu. Nak boleh faham lagu tu, nak boleh buat kesimpulan gitu. Dan apabila dia faham, dia sanggup mati kerananya. Dia sanggup habis harta benda kerananya. Itu mana akibat faham. Semua tu sekaligus Nabi SAW sudah faham dah. Katakanlah supaya Allah Subhanahu Wa Taala kata wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepada Adam semua nama. Kau tak ada sama dia ke helikopter, kau kita kata roket, kau apa kau ajar dah. Cuma tidak tubik sama dia, tapi dalam diri dia tu sudah ada. Sebab itulah anak cucu dia ni ada kemampuan, dia ada kelayakan, ada bakat untuk dapat benda-benda tu. Sebab pada hakikatnya sudah ada dah persediaan dalam tu. Begitu juga hak tubik sekarang ni. Bayangkan kalau kita kata Nabi SAW sudah faham belaka tu, setara mana berat. Macam-macam ilmu tak habis-habis. Hasil daripada ilmu tu seperti kita kata tadi lah, orang sanggup mati, orang sanggup habis harta, orang sanggup segala-gala kerana isi tu. Nabi SAW sendiri, dia tahu, dia nampak dah benda orang lain tak nampak lagi. Dia nampak dah. Tak berat lagu mana lagu tu. Tak berat lagu mana. Tentu sekali berat nak menanggung. Itu satu perkara yang kita kena faham, yang mudah untuk memudahkan faham. Yang kedua, kita kata begini, apa bezanya Nabi SAW dengan Nabi-Nabi yang lain juga begitu juga dengan kita manusia biasa. Kita manusia biasa ni, kalau kita nak buat sesuatu tu, dia idea tu pun dia mari juga. Dia ada juga yang kita nak buat sesuatu. Kalau seorang yang nak buat bangunan, dia ada dalam kepala dia, nak bangunan lagu ni. Ada dalam kepala dia. Kalau seorang penulis, dia ada dalam kepala dia tu, dia nak buat lagu ni. Ada belakang. Tapi kalau orang yang tidak mampu, dia tak terbayang apa satu. Tak ada, kosong tu. Dia tak boleh nak fikir pun. Kalau kita paksa dia, teruklah dia. Itu manusia biasa. Kalau kita pergi naik kepada hak tinggi sikit lagi, hak manusia, orang panggil ahli fikir, ahli saintis, kita kata macam-macam lagi, mereka penemu ini, lagi jauh. Dia serupa kita juga. Dari segi zahir, rupa dia serupa kita juga. Tapi apa hak dia dapat, apa hak dia terima tu, tidak serupa kita. Itu beza. Tetapi masih dalam lingkungan biasa lagi. Maknanya hak tu berdasarkan pengalaman, berdasarkan uji kaji yang dia buat, berdasarkan fikiran dia duduk memikir tu, dia dapatlah hak tu. Walau bagaimanapun dia terpulang kepada kemampuan dia tu, bakat yang ada pada dia tu. Kalau tidak, dia tak boleh buat. Dia tak akan jumpa ke dia. Begitulah juga dengan Nabi. Dia manusia seperti kita juga, tetapi dia dapat sesuatu yang lebih daripada hak ahli fikir dapat, hak saintis dapat, sesuatu yang lain dia dapat tu. Sebab itulah juga sebab ahli fikir, sebab kita orang biasa, kita tak faham macam mana benda tu mari dalam fikiran kita tidak sedar. Tahu dia mari, kita tak boleh kata siapa dia yang buat mari pada. Kita tak boleh kata, dia boleh kata. Itu bezanya. Dia boleh kata Jibril buat mari, Jibril mari lagu ni, lafaz dia lagu ni. Itu beza dia. Dan dia nak dapat tu kena Rasul, kena Nabi. Kalau tidak, tak boleh, tak ada kemampuan, tidak ada kelayakan. Kalau dipaksa juga, dibui juga benda lagu tu kepada orang biasa, rusak dia. Rusak. Boleh jadi gila, boleh jadi sasar, kita kata. Boleh jadi. Pasal apa? Dia tidak layak, dia tidak mampu nak menanggung benda tu. Sebab benda tu benda berat. Walaupun kepada ahli dia tak ada berat, kita nampak tak ada lah mana dia buat. Cuba kalau kita nak buat sendiri. Ini kalau hak biasa, kita nampak dia mengarah hebat. Cuba kalau kita buat sendiri. Kalau kita bukan ahli pengarah, payah kalah. Mula rupa kertas, tulis rupa tahu dah. Tulis pula rupa tahu lagu tu. Apa ya dia boleh buat gitu, mana mudah. Begitu juga ahli-ahli dalam bidang dia nampak mudah, tetapi hakikatnya benda tu berat. Jadi gambaran yang ditunjukkan di sini nak menyatakan Nabi SAW tu berat. Ketikanya dia duduk di atas unta kan. Unta tu duduk, jatuh unta. Kecuali unta qaswa dia tu pelik.
Unta tu beberapa kali Nabi SAW duduk atas, tak terduduk. Cuma dia tak boleh jalan, duduk senyap. Itu hebat unta tu. Mana ada Allah SWT bagi, walaupun kepada binatang, oleh kerana ada hubungan dengan Nabi SAW tu, dia ada nampak juga keistimewaan dia, kelebihan dia. Sehingga unta tu kan, bila pergi ke Madinah kan, sahabat ni kata, mari sehingga rumah kami lah wahai Rasulullah, kami sanggup terima Rasulullah sebagai tetamu. Orang ni kata, panggil kiri kanan, panggil. Nabi SAW kata, masing-masing nak pegang lah. Hak ni pegang tali unta tu, hak ni nak pegang. Nabi SAW kata, utrukha fa innaha ma'murah. Biarkan, lepas unta tu. Unta ini diperintah. Unta ini diperintah. Yang ni dia dapat perintah. Apabila sampai tempat dia akan berhenti. Memang so dia berjalan-jalan sampai tempat dia berhenti. Dia berhenti di rumah Abu Ayyub, di hadapan rumah Abu Ayyub. Nabi kata, sini. Dia pun rumah tu. Dia singgah rumah Abu Ayyub, duduk situ. Jadi unta pun maknanya ada kesan dia. Dan unta ni ada keistimewaan dia. Hak ni. Hak lain, kalau unta lain naik, tu duduk. Itu dalam hadis disebutkan betapa beratnya wahyu tadi. Betapa beratnya wahyu tadi. Jadi kita tak perlu muskil macam mana wahyu dimari pelik, supaya kita manusia biasalah untuk memudahkan faham. Macam mana ahli fikir tu dia boleh terfikir benda yang 100 tahun akan datang. Dia sudah dapat dah. Ahli politik, misalnya ahli politik, dia kata kena buat gini, 100 tahun akan datang baru orang nampak. Hasil dia. Dia nampak, orang lain tak nampak. Orang lain tak nampak. Begitulah orang ni. Siapa dia yang bagi kepada ahli fikir, ahli politik ke siapa tadi? Siapa? Allah SWT juga. Cuba kita tak boleh rayak, macam mana dia mari? Begitulah. Ni dia istimewanya, dia boleh rayak. Mari lagu ni. Aku rasa lagu ni. Dia boleh cerita. Dan mari ni, ni daripada Allah SWT lagu ni. Dia tidak jadi pelik. Itu beza dia. Tidak kata jadi bertelanjang kau lari ke. Tidak berlaku begitu. Ataupun jadi kacak ngapu koksi ke. Tidak. Seperti misalnya kita kata, kalau orang yang bersahabat dengan jin lah, kita kata bersahabat dengan iblis, setengah-setengah untuk bomo tu kan, ada pengalaman, kita boleh tengok lah sendiri kan, macam mana kalau benda luar masuk ataupun datang, ataupun dia nampak sesuatu benda luar, pelik jadinya, melompat ataupun kecek jadi lagu lain. Pasal apa? Pasal apa? Berat. Mata dia pun jadi merah, jadi lagu lain. Takut kita tengok. Pasal apa? Pengaruh hak luar tu. Terbayar pada dia. Berat lah tu. Berat cara dia. Tetapi apa yang berlaku kepada Rasulullah? Tak pernah. Lagu tu tak pernah. Siapa dia lupa diri, siapa dia tak khabar, nak lari, tak ada. Itu nak ayat hebat dia tu. Mana asal kejadian Allah SWT buat sudah mampu menanggung benda ni. Mampu menanggung benda ni. Sebab itulah Allah SWT bagi kepada dia. Dia tak akan bagi kepada orang yang tidak layak. Jadi kita tak boleh kata, apalah Allah SWT tak beri kita ni bijak seperti dia. Kita sepatutnya kena kata, syukur, Alhamdulillah Tuhan beri setahun ni. Mujur dia tak beri tak gila. Kalau dia beri gila, orang mana? Pak tu bermujur tak? Kita kena fikir, kalau beri setahun tu boleh jadi, kita tidak jadi seperti dia tu. Kita tidak layak. Kita tidak layak. Rosak kita. Rosak. Sebab itulah Ibnu Khaldun mengatakan, akal manusia Allah SWT bagi dia serupa dengan neraca tukang mah. Neraca tukang mah. Kerana neraca tukang mah juga dia kecil, bukan orang tidak duduk muka mah bersama. Nak timbang pun, timbang halus-halus gitulah. Seorang dua gitu. Padahal setara tu. Tapi kalau kita nak timbang dengan hak lebih berat lagi, ambil batu hak besar, patah habis rosak lah. Segala skru dia tu, segala spring dia tu patah habis. Sebab apa? Tak padan. Ini maknanya kalau kita kata akal. Jadi kaitan wahyu ni nak seseorang tu dapat, dia bukan akal. Dia bukan akal, bukan persediaan akal. Kalau ilmu ni dia akal. Kalau seni ni dia jiwa, kita kata persediaan tu kena jiwa tu halus. Ini tidak. Dia lain lagi. Sesuatu yang lain, yang mana manusia lain tak boleh rayak lah pengalaman tu. Tak ada kecuali Nabi-Nabi. Jadi walau bagaimanapun ia menunjukkan berat lah. Dalam banyak-banyak hak berat tu, dia sebut di sini hak paling berat,
Jadi cara wahyu mari kepada Nabi SAW dia ada banyak cara. Di sini hanya disebutkan 2 cara saja dalam hadis ini. Disebutkan 2 cara sahaja dalam hadis ini, iaitu sebab itulah saya sudah sebut dah tadi, kalau ada kitab ni kan senang. Kalau boleh dapatkanlah. Jumpa dengan Ustaz Marwan, tanya dia macam mana dia dah. Semestinya tempoh dah, tak dapat lagi. Oh, tak dapat. Kalau sudah tempoh dah tak apalah. Kalau tak tempoh lagi, kena kecek dengan dia lah. Senang kita nak rujuk. Sebab dia ni ambil ni hak tepi ni, kitab ni Syekh Ahmad Ali Saharanpuri, ulama India. Dia petik daripada sekian banyak kitab, dia ambil hak mana yang dia fikir paling sesuai, paling baik untuk dihidangkan kepada kita. Jadi 2 jilid lagu ni dia sebut di sini. Ammal wahyu ila ghairil anbiya, tak apa. Wa amma suwaruhu ala ma dzakarahu Suhaili fa 7. Bentuk-bentuk wahyu yang datang kepada Nabi ni ada 7 macam, mengikut apa yang disebutkan oleh Suhaili. Yang pertama al-manam, iaitu dalam mimpi dia mari. Itu pun satu bentuknya, dalam mimpi. Dalam mimpi. Seperti yang tersebut dalam hadis Aisyah akan datang. Yang kedua, wahyu itu datang dalam bentuk salsalatil jaras, yang bunyi gemercing, locing, seperti yang disebut dalam hadis Aisyah tadi. Yang ketiga, iaitu ditiupkan dalam ruh Nabi, rauh dia, dalam kesedaran dia, jadi jiwa dia, wahyu itu, iaitu ayyun fatha fi rau'ihi al-kalam, yang ditiupkan kalam ke dalam jiwanya. Yang keempat, malaikat mari berupa orang. Yang kelima, dia nampak Jibril. Yang ni dalam rupa asalnya. Hak tadi Jibril juga mari, tapi dalam rupa orang. Itu yang kelima. Yang keenam, yani Allah Ta'ala bercakap dengan dia min wara'i hijab. Yani min wara'i hijab, dari balik tabir ni maksudnya secara langsung, dengan bahasa dia, kalau kita nak kata bahasa lah, dengan kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia boleh terima secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tidak melalui Jibril. Jadi seperti Nabi Musa bercakap dengan Tuhan, wa kallamallahu Musa taklima. Jadi Allah bercakap dengan Musa betul-betul lah, cakap sungati. Jadi secara langsung dia boleh terima. Itu yang keenam. Ini berlaku pada malam Mi'raj. Dan yang berlaku begini 3 kali kepada Nabi SAW. Bercakap dengan Allah SWT secara langsung, dengan kalam Allah SWT, bahasa dia lah, kalau kita nak, dia boleh faham. Ini yang keenam. Yang ketujuh, iaitu wahyi Israfil. Ada juga ketika-ketikanya Israfil wak mari wahyu kepada Nabi SAW, bukan Jibril, tetapi Israfil wak mari. Itulah 7 bentuk. Jadi yang disebutkan di sini sebenarnya dia merangkumi semua dah tu. Hak 7 tak ada belakang dah. Hak kata dia, kadang-kadang dia mari gini, kadang-kadang dia mari dalam rupa orang. Kalau kata wahyu Israfil pun boleh berupa juga. Kalau hak mari kepada saya tu dalam rupa orang, dalam keadaan jaga gini pun ada juga. Sedar begini, dalam keadaan mimpi pun boleh jadi juga. Hak mimpi tu masuk dah. Hak dalam keadaan jaga tu macam hadis Jibril ke, hadis berkenaan dengan rukun Islam, rukun iman. Hak tu Jibril mari, sahabat-sahabat tengok tu orang nampak rupa orang, tapi dia orang yang syadidu bayadis thiyab, pakaian yang terlalu putih, dan syadidu sawadi sya'r, rambutnya terlalu hitam. Tak ada kesan-kesan perjalanan. Bukan orang mari berjalan jauh, tapi kami tak kenal. Kalau nak kata orang dekat kenal, dia tak kenal. Dia mari duduk tanya Rasulullah SAW, gini. Lepas tu Rasulullah kata itulah Jibril kan. Maknanya sahabat-sahabat ni ada tengok Jibril tu. Itu kelebihan dia ketika dia mari dalam rupa manusia.
Hak mari lagu tu boleh jadi dalam keadaan jaga, dalam keadaan sedar seperti saat ni, boleh jadi dalam mimpi. Dia termasuk dalam mimpi tu. Hak dia bercakap dengan Allah secara langsung. Salatil jaras ini nanti kita akan bincangkan kemudian. Salatil jaras ini mengikut setengah ulamanya suara Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kena faham boleh tu, jangan keliru. Bukan bunyi sepolacing pula suara Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Tetapi itu satu gambaran, satu pengertian dia diberikan oleh Nabi SAW tentang makna tadi. Jadi termasuk belaka dah tu di situ tu. Termasuk belaka. Hak dalam mimpi, hak dalam sedar, apa nama ni, yumfatha fil ruh, ditiupkan dalam ruh dia ataupun dalam jiwa dia, termasuk belaka lah tuan. Walaupun sebut dua, maknanya merangkumi hak tujuh tadi tu. Walaupun ulama sebut hak tujuh, masuk dalam ni belaka. Dia kata hak paling beratnya hak mari supaya loceng bunyi. Apa supaya loceng tu berat? Apa makna bunyi supaya loceng tu, apa makna? Macam-macam pendapat ulama. Di sini ada yang kata maksud supaya loceng ni maknanya sesuatu ucapan yang tidak boleh kita nak faham lah dalam keadaan biasa. Supaya loceng kita boleh faham bunyi, tapi kita boleh faham? Tak boleh faham. Tapi Nabi SAW dia kata saya faham. Dia kata saya faham. Bila selesai tu saya pun ingat molek, faham molek lah. Apabila dia sebutkan dalam bentuk ada sekarang ni lah, dalam bentuk hadis ke ataupun Quran begitu, tapi yang sampai kepada dia tu begitu. Dia mengalami, dia berasa begitu. Makna kalau dia nak cerita kepada orang, nak suruh mudahnya, hak mari tu makna kalau nak kira orang dengar dia tak faham. Supaya bunyi loceng. Tapi bukan makna loceng tu sendiri bunyi supaya loceng tu, tidak. Nak ayatnya supaya loceng. Loceng kamu boleh faham kau. Kalau orang mari kecek bahasa kita dalam mikrofon ni, kita kata lagu ni tak faham, jangan pergi situ, air tu tak boleh nak guna tu, misalnya kita kata air dalam kolam, faham selalu kan kalau kecek bahasa lagu tu. Kalau kita kata dengan bahasa lain, mungkin kita tidak faham, orang lain pula faham juga. Ni tidak, ni bukan bahasa biasa. Dia nak cerita tu cuma digambarkan dalam bentuk loceng. Loceng tu bukan dimaksudkan loceng, bunyi loceng sungguh, tidak. Tapi maksudnya sesuatu yang tidak boleh difahami, bukan bahasa biasa. Itu makna satu. Yang kedua, loceng ni bukan wahyu. Loceng tu sendiri, loceng tu sebagai alamat nak mari wahyu, nak tarik perhatian Nabi SAW. Ni supaya kita learn ni. Telefon tu kan, sebelum pada kita nak kejap dengan orang tu nak kejap dengan kita bunyi kering, nak menarik perhatian kita bahawa ada orang nak kejap dengan kita pun pergi akak telefon, akak tu senyap. Hak tu sendiri bukan wahyu, cuma nak cerita alamat kedatangan wahyu. Yang ni nak menarik perhatian kita kepada wahyu, perhatian Nabi SAW kepada wahyu itu. Dia bukan wahyu sendiri, tidak, tetapi ia adalah satu cara untuk menarik perhatian Nabi SAW. Kalau lagu tu apa yang beratnya? Itu pula ulama kata, kalau dia tu tidak wahyu, apa yang berat tu? Gapo dia hakikat hak berat tu? Dah kalau hak tadi bukan wahyu. Sebab tu dia kata tidak, hak tu memang wahyu dah. Salatil jaras tu memang adalah wahyu dah. Bukan satu peringatan, satu amaran tentang kedatangan wahyu, tidak. Bahkan ia adalah wahyu sendiri dah. Itu dua. Yang ketiga ada yang kata salatil jaras ni suara Jibril yang bunyi kepada Nabi SAW lagu tu. Suara Jibril menyampaikan wahyu, dia bunyi lagu tu. Itu hak dia bunyi lah. Tetapi dia boleh cerita kepada kita seperti yang ada sekarang ni. Kalau kita dengar bunyi lagu tu, kita tidak akan tertanggung bunyi lagu tu, tak akan mampu menanggungnya. Sebab apa? Hak dia bunyi setara tu hakikatnya kuat tu. Tapi kepada dia yang sudah ada kelayakan, sudah ada bakat, sudah ada persediaan dia, bunyi lagu tu. Kalau orang lain tak boleh. Kalau orang lain tak boleh. Misalnya kita kata, kalau kita nampak kalau kita nampak hantu, lagu mana? Tak pasal. Pasal kalau nak tengok besar gitu, ataupun bunyi suara tu degah terlajak, terkejutlah kita. Itu kalau kita. Kalau dia tidak, dia boleh
boleh terima bunyi lagu tu, tetapi hakikatnya suara Jibril. Ada yang mengatakan begitu. Itu 3. Yang keempat, dia kata bukan suara, itu bunyi kepok Jibril ketika dia mari. Ada juga yang mengatakan begitu, bunyi kepok Jibril apabila dia mari. Sebab Jibril dalam rupa asal dia ditunjukkan kepada Nabi SAW, ada kepok dia. Tak tahu lah rupa lagu mana, tapi disebutkan begitu, kepok 900 sayap. Sayap dia tu 900. Dan sayap dia tu pelik, tidak serupa dengan sayap biasa ni. Dia ada permata sinar Allah. Itu pelik lah. Begitu ia disebutkan dalam hadisnya. Jadi itu bunyi kepok dia, kata dia. Itu yang keempat. Yang kelima, ada yang mengatakan tidak, ini bukan bunyi kepok dia, bukan suara dia, tidak, tetapi bunyi rumbungan hak mari itu, yang mengiringi Jibril tu mari. Seperti kita kata kalau lebah ataupun burung, kalau banyak sangat lalu dia bunyi. Hak ni pun lagu tu, dia nak ceritanya suasana wahyu yang mari tu terpelihara. Jadi tidak mungkin mana diganggu ataupun dirampas ataupun diubah oleh jin ataupun syaitan ataupun lain-lain, tak mungkin. Sebab apa? Yang mari ni syadidul quwah, yang kuat. Malaikat-malaikat yang dimakhluk Allah yang kuat jaga Jibril tu mari. Itu maknanya iring dia, pengiring dia yang mari begitu ramai tu, malaikat tak bunyi hak tu, dia kata. Ada juga ulama yang mengatakan seperti kita kata tadi lah, salatul jaras ni suara Allah dah. Tapi kena molek sikit hak ni. Suara Allah dah. Lepas tu suara dia, ada suara lagu tu kah? Tidak. Ni gambaran saja. Seperti kita kata tadi lah, dia nak cerita bukan bunyi loceng tu sendiri, bukan bunyi loceng tu sendiri, tapi bunyi loceng tu nak menyatakan makna sesuatu yang tidak boleh dipaham lah oleh orang biasa. Hak ni pun suara Allah tu digambarkan dengan salatil jaras, bukan suara Allah SWT tu sendiri supaya loceng bunyi, tidak. Tapi nak ceritanya suara dia tu, kalau orang biasa tak faham, tak boleh pegang apa satu, tapi dia boleh pegang, dia boleh faham. Bukan nak ayat suara tu sendiri supaya loceng, tidak. Tetapi gambaran loceng tu supaya makna yang pertama tadi, makna nak cerita sesuatu yang orang biasa ni umumnya tak boleh pegang, tak boleh faham apa satu, tetapi dia boleh faham. Sini mengikut Imam Bukhari dan ramai ulama-ulama hadis, dia berbeza daripada pendapat mutakallimin, yakni ahli-ahli ilmu kalam ataupun usuluddin yang lain. Sebab mengikut ahli-ahli ilmu kalam ataupun mutakallimin, usuluddin, ahli usuluddin, Asy'ariyah, Maturidiyah dan lain-lain, dia kata Allah tidak kalam, dia semua terima Allah ni ada kalam, yakni dia bersifat dengan mutakallim, itu semua terima. Tapi kalam dia tu ada suara, ada huruf kah? Kalau tak ada suara, tak ada huruf, situ khilaf. Yakni mutakallimin mengatakan tak ada huruf, tak ada suara, tak ada suara, tak ada huruf, tak ada suara. Tetapi mengikut Imam Bukhari dan ramai ulama-ulama hadis, dia kata Tuhan ada suara, tak ada huruf. Ini kalau kita nak eja tak boleh, kalam dia yang sebenar. Tapi suara ada, tapi suara dia tu tidak seperti suara kita lah. Yakni dalam istilah dia sebut lahu sautun la ka aswatina, seperti lahu yadun la ka aidina. Begitulah. Jadi Allah SWT mempunyai suara, tapi suara tidak seperti suara makhluk. Mana-mana makhluk tak ada, tapi suara laisa kamitslihi syai'. Seperti mana dia kata dia ada tangan, kita kena terima lah dia ada tangan, tapi tangan dia tu tak ada satu pun tangan serupa hak makhluk, tak ada. Kita kena terima. Ya, Imam Bukhari kata Tuhan ni ada suara, dia kok mana? Nanti kalau, tapi hal ini hujung kitab Bukhari lah, dalam Kitabut Tauhid akan datang Imam Bukhari menyabitkan pendapat dia tu, iaitu Allah ada suara. Tapi suara dia tu lagu tu lah, tak ada ahli sunnah dia kata suara dia super makhluk, tak ada. Dan dia sebut ada suara. Misalnya dalam hadis disebutkan, akan datang dalam Bukhari ni juga, jilid yang kedua hujung dia, yakni yahsyurullahu al-ibad, Allah SWT akan mengumpulkan manusia ni, fayunadihim bisautin,
Allah Subhanahu Taala menyeru mereka dengan sautin, suara. Fayasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Begitulah hadis. Suara itu didengar oleh orang jauh, serupa didengar oleh yang dekat. Jadi mana dalam hadis itu disebutkan Allah menyeru mereka dengan suara. Dia kata ada suara. Situlah Imam Bukhari pegangnya. Suara Allah SWT tidak serupa dengan makhluk, tapi dia berkata lagu tu tak serupa dengan makhluk. Jadi hadis ini dia sebut salatil jaras. Dia nak menggambarkan suara itu sesuatu yang tidak boleh difahami oleh orang. Supaya kalau loceng, kita boleh faham apa? Loceng tu sendiri tak boleh faham apa? Bunyi gitu. Bunyi saja. Tak boleh faham. Kalau kita kata bunyi binatang, kalau kita kata, boleh jadi ada juga yang faham. Anak-anak dia, kalau kita kata yang faham. Ni tak. Dia nak ceritanya sesuatu yang tidak boleh difahami. Bukan makna suara Allah SWT tu bunyi sepuluh loceng, tidak. Situ mungkin keliru. Jangan keliru lah. Hak dia terima kata salatil jaras ni, makna suara Allah pun bukan zahir dia bunyi lagu. Cuma dia kata lagu ni nak menggambarkan sesuatu yang tidak boleh ditangkap, tidak boleh difaham oleh orang biasa. Dia boleh faham. Inilah yang dikatakan Nabi SAW bercakap dengan Allah min wara'i hijab ni. Makna dia bercakap secara langsung dengan Allah. Yani Allah guna suara dia. Yang mengikut Bukhari lah. Kita jangan ikut mutakallimin. Kalau mutakallimin dia tak terima Allah SWT tu ada suara. Sebab tu cerita dah dulu dia masalahnya ada yang berbeza. Bukan dalam perkara furu' fiqh saja yang ulama ni berbeza pendapat. Dalam perkara usul pun ada juga. Tapi furu' usul tu dia ada dua. Ada usulul usul. Ada furu'ul usul. Ni atau masuk dalam furu'. Boleh bercanggah ni, tak apa. Dia tetap ahli sunnah lagi kalau bercanggah dari segitu. Cuma kita tak boleh kata pendapat lagu ni pendapat Asy'ariyah. Tak boleh kata. Sebab Asy'ariyah tak terima lagu tu. Sini menunjukkan bahawa Imam Bukhari ni dia tidak Asy'ariyah. Tidak Asy'ariyah. Kalau Asy'ariyah tak serupa ni lagu ni. Asy'ariyah tak terima Allah kalam dia tu ada suara, tak terima. Tapi Imam Bukhari terima. Sebab apa? Dia ikut hadis. Dia berdasarkan hadis. Banyak lagi lah dalam kitab Tauhid Imam Bukhari buat mari nak menyabitkan Allah tu ada suara. Tapi suara dia tu tidak serupa dengan makhluk. Kalau orang kata, suara ni serupa dengan makhluk. Lepas tu tangan tu, dia sebut tangan, tak serupa dengan makhluk. Mudah jawab tu. Tangan tidak serupa tangan makhluk. Kalau dia kata Tuhan ada mata, mata tak serupa dengan mata makhluk. Lagu tu lah. Ni pun lagu tu. Sebab apa ni? Itu penyelesaian dia. Jadi dia yang jadi berat tu apa? Hak ni paling sesuai. Dan Maulana Anwar Shah Kashmiri dalam kitab dia Faidul Bari, dia tarjih hak ni. Salatil jaras ni maknanya hak Imam Bukhari nak ayatnya, dia nak menyatakan pendapat dia tu juga. Dari segi suara Allah tu ada suara. Dan dia kata hak tu lebih kuat. Sebab tu berat. Sebab daripada Allah terus, tak ada tapi sad. Tak ada tapi. Kalau melalui Jibril ni tapis dah. Kalau daripada Allah SWT tu, bayangkanlah setara mana berat dia boleh terima. Tu dia nak ceritanya kehebatan Rasulullah SAW. Dia boleh secara langsung. Jibril tu satu makhluk Allah SWT yang hebat besar. Kalau kita tengok tak tertanggung. Kalau kita tengok hatu pun tak boleh dah, rebah dah. Kalau tengok Jibril, kalau tengok makhluk lain Allah SWT kalau tunjuk ke kita, tak lagi. Ni dia boleh terima daripada Jibril. Pasal apa? Pasal ada kesesuaian. Kesesuaian tu kita akan sebut akan datang. Macam mana lahir kesesuaian itu. Jadi Nabi SAW terima terus daripada Allah SWT. Dia boleh terima. Dia ada kemampuan itu. Walaupun cara yang seperti ini beberapa kali sahaja. Tidak banyak. Hak kebanyakannya iaitu melalui Jibril. Dan semua hak Quran ini, hak sampai kepada kita ni adalah melalui Jibril.
Dan hak ni kita kata apa daripada Allah SWT terus tu tidak lebih. Hak daripada Jibril tu lebih. Apa? Sebab hak ni hak rasmi. Rasmi ni dia banyak lah, tangga-tangga. Dan hak ni menunjukkan lebih utama, lebih sesuai dengan kita manusia, untuk diberikan, untuk dihidangkan kepada manusia lebih sesuai dengan cara bertapis lagu tu. Hak tu lebih sesuai. Sebab itu semua Quran tu dia daripada Jibril. Adapun hak apa nama ni, hadis tu lain. Hadis hak ni hak termasuk dalam yang kedua tadi disebut, ditiupkan sesuatu dalam roh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mentafsirkannya ataupun menterjemahkannya. Dia terjemah. Tu biasa. Hadis ni dia terjemah. Kehendak Allah Subhanahu Wa Taala dah lagu tu. Dia terjemah dalam bahasa dia sendiri. Yang ni bahasa ni dia buat, lahir daripada lidah dia. Hak dia. Hak tu hak apa ni, Quran itu daripada Jibril. Hak tu daripada Jibril buat mari lagu tu dah. Jibril pun terima lagu tu dah. Quran. Jibril baca Quran tu dah. Quran ni Allah SWT bagi kepada dia lagu tu dah. Quran. Itu beza dia. Tetapi hak ni jarang-jarang dan khusus untuk Nabi SAW. Tak ada pula disebutkan hak dia terima melalui suara Allah betul-betul. Hak ni, hadis ni tak ada sebut. Cuma secara umum gitu. Tapi hak ni paling berat, kira-kiranya tidak sesuai lah untuk kita, untuk dihidangkan kepada kita. Tidak sesuai. Boleh jadi hak ni kira-kiranya untuk membekalkan pribadi dia, diri dia tu sendiri, untuk menerima banyak lagi yang lain. Itu salatul jaras. Hak ni hak paling berat. Lepas pada tu bila hilang tu saya boleh faham. Nak ceritanya walaupun benda tu kalau kepada orang lain tak faham, supaya bunyi loceng dia faham ke? Tak faham. Tetapi dia faham. Dia faham. Itu beza dia. Beza dia dengan kita. Kadang-kadang dia mari dalam bentuk malaikat tu mari dalam rupa orang. Rupa orang ni lagu mana? Sebab tadilah ada rupa orang yang tidak dikenali. Kerap kali juga Jibril mari dalam rupa Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi SAW. Dihyah Al-Kalbi ni seorang yang sangat comel orang ni. Dan selalu kalau dia berjalan dia tudung muka, comel. Dan rupa dia tu mengikut dalam kitab-kitab sebut ni serupa dengan Nabi SAW. Dekat-dekat lah serupa dengan Nabi SAW. Sebab itu apabila Nabi SAW kerap kali kalau dia nak hantar apa-apa surat ke, utusan dia lah, dia sebagai utusan dia pilih Dihyah ni pergi. Misalnya nak jumpa Heraklu, nak jumpa orang ni dia kirim. Itu mana sebagai duta dia. Sebab apa? Kesesuaian itu. Apa yang Dihyah tu? Sebab dia kelayakan yang ada pada dia tu sebagai mewakili, sebagai utusan, sebagai duta sesuai. Comel satu. Lepas tu orang yang lembut, beralus, pandai, cerdik. Dan dia mewakili orang yang diutuskan, orang yang mengutuskan dia, mewakili hak tu. Maknanya kalau duta sekarang ni, kalau dari segi diplomasi lah, mana dia betul-betul kena mewakili kerajaan dia lah, betul-betul tergambar. Orang nampak, maknanya kalau tengok dia tu, tengok dia saja. Apatah lagi dari segi kerja-kerja dia buat apa, betul-betul mewakili kerajaan dia. Hak kerajaan dia nak lagu mana, hak tu lah dia buat. Jadi Dihyah ni cukup sesuai untuk tu. Sebab tu Nabi SAW kira dia. Dan apabila orang kafir tengok tu, ada dalam Bukhari ni, kita akan jumpa akan datang. Pernah dia buat pergi dalam satu rumah bawah tanah. Di situ ada patung Nabi-Nabi. Patung Nabi-Nabi yang dibuat oleh pokok Yahudi. Akhir sekali patung serupa dengan Dihyah. Dia pun tengok, Nabi kamu hak ni kan, dia kata. Dalam Bukhari kita akan jumpa akan datang. Nabi kamu hak ni, sebab dia tengok serupa dengan Dihyah. Dia faham selalu dah. Nabi SAW tentu mengutuskan orang yang paling serupa dengan dia sebagai mewakili dia. Lepas sikit lagi dia mari dalam rupa orang. Jadi rupa orang macam tadi lah. Hak ni rengel lah sikit. Sebab apa dia mari ni banyak lapis dah, bukan dalam rupa asal dia. Maknanya supaya kita kata cahaya yang mari nak boleh sampai kita ambil munafaat. Apabila berlapis-lapis, apabila ada lapisan-lapisan
di ruang angkasa tu. Barulah sesuai dengan kita. Kalau tidak, tak sesuai. Api yang ada dalam dunia ni asalnya adalah daripada neraka asalnya. Tetapi setelah ditapis beberapa kali baru sesuai untuk kita. Kalau tu buat mari waktu tak sesuai. Dalam hadis disebutkan api yang ada pada matahari itu pun dia puncanya daripada neraka. Ya, ni orang saintis pun tak kecek lagi benda lagu tu. Tapi Nabi SAW sudah sebut dah, inna syiddatal har min fayhi jahannam. Panas matahari itu daripada wak neraka. Jadi bahan asal lagi. Kita kata panas ni mari daripada matahari. Matahari tu mari mana punca dia. Bahan dia. Dia jadi panas daripada neraka. Jadi mana berlapis-lapis tu nak sapa kita. Baru sesuai dengan kita. Kalau tu tak sesuai, kita tak boleh hidup pun. Usaha nak menerima, tak boleh hidup pun. Begitu juga dengan kuasa-kuasa yang lain. Kalau buat mari dalam bentuk asal dia, kalau tidak bertapis, kita tidak kuasa menerima. Sebab itulah dia mari dalam bentuk orang yang lebih mesra, lebih dekat dengan Nabi SAW. Dia bercakap dengan saya pun faham apa yang dia kata tu. Sebab dia mari dalam rupa yang serupa dengan manusia. Saya tengok Nabi SAW ni turun wahyu pada hari yang sangat sejuk. Lepas tu wahyu tu berhenti, peluh hujah, peluh. Ni hak tadi lah. Mana pasal apa? Pasal hakikat wahyu tu berat. Satunya, wahyu ni dia bukan sekadar mari gitu saja, nak melaksanakannya, tuntutan dia. Kalau kata wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah, berilah ancaman kepada kaum keluargamu yang terdekat. Dia bukan setakat kata gitu saja, kena ancam sungguh lah. Apabila ancam tu lagu mana? Lagu hak jadi dah. Lagu tu. Hak dalam hadis kemudian ni dia kata tidak ada seorang pun bawa seperti yang kau bawa ni melainkan dimusuhi dia. Walaupun benda tu molek, sebab manusia tak ada faham. Manusia tak ada faham. Jadi apabila royak, Nabi SAW hadapi lagu mana? Pendustaan oleh kaum dia. Bukan setakat pendustaan, diperangi. Bukan setakat itu, diejek, dianiaya ketika Nabi SAW sedang semayang, wak mari apa nama ni, sok unta, orang sebelah tu sok letak atas belakang dia. Itulah. Nabi SAW sudah nampak. Inilah yang akan dia berjumpanya. Bukan hak sedap saja, hak tak sedap pun banyak juga. Jadi hak itulah dia jadi peluh, berat, terasa berat tanggungjawab itu. Di samping itu dia rasa, adakah dia ni sebagai manusia, walaupun Nabi dipilih, adakah dia akan dapat melaksanakan seperti yang Allah SWT nak dengan sepenuhnya? Lama kan ada sedikit kecuaian ataupun kerana kelemahan manusia mungkin akan ada gitu. Situ dia jadi peluh juga, jadi berasa malu, berasa macam-macam, berasa takut, macam-macam perasaan itu mari nak menghadapi Allah SWT. Sebab itulah Allah SWT dalam ayat tu kan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dia suruh minta ampun atas apa dia bukan dia tidak buat salah, tidak buat dosa, dia tidak buat maksiat. Minta ampun tu atas hak tadilah, atas perkara yang mungkin dia berasa dia tidak dapat menyampaikannya kerana sifat manusia tu ada pada dia. Sifat manusia tu dia mesti ada kurang. Takut-takut tidak terlaksana. Waktu dia takut, waktulah dia jadi peluh, jadi takut, jadi ketah dia. Dalam riwayat satu lagi, dalam keadaan berdebar-debar, banyak perkara lah yang dia fikir. Selain daripada tu, makna dia. Hak orang lain tak nampak, dia nampak. Macam mana nak hadapi? Berat tu. Kita tengok air nampak kosong, tak ada apa. Sedap tu, sebab tu kita sedap minum. Cuba kalau orang yang ada mikroskop kau tengok, ataupun Tuhan bui nampak kepada dia dalam ni macam-macam kuman lah, hidupan halus yang seni, boleh jadi tak lalu kita nak minum. Tu beza orang nampak dengan tak nampak, beza. Jadi tak say dia tak say buat benda-benda ni. Sebab apa? Dia nampak, kita tidak nampak akibat dia, tidak nampak neraka, tidak nampak akibat kepada keturunan, kepada generasi manusia, kepada manusia yang lain. Walaupun kita kata kita minum arak, sorry apa pun, tapi kan kita menikah, kita beranak pinak, kita gapo kan, dia ada kesan semua tu. Anak tak akan jalan kalau dah ada. Tidakkah ada kesan kepada anak? Walaupun kita kata itu individu kita, apa pun, orang yang nampak, dia nampak tu, nampak berpanjangan. Jadi hak ni lebih luas lagi, Hak tu dia jadi peluh tu.
Setiap kali mari wahyu peluh, walaupun nampak zahirnya kadang-kadang sikit rekah je. Nak buat waktu tu bukan main, beratnya, payahnya. Jadi kita panjang lagi ni. Kemenerusi minta kalau boleh tengah-tengah tu kita bincangkan dulu sikit banyak. Kita berehat lebih kurang 10 minit. Bukan seasli tak boleh. Takut telinga kita berat. Nabi terima wahyu ni berat benar. Takut telinga kita berat, kita berehat sejak 10 minit. Dan dalam masa ni jangan sia-siakan ruang ni. Kalau ada soalan, kemukakan untuk kita bincang bersama. Jadi hari ini satu penjelasan yang amat menarik berhubung dengan penurunan wahyu ini, permulaan turun wahyu, bagaimana cara dan sebagainya. Jadi kalau ada soalan, sila kemukakan. So segan-seganlah kita belajar ni. Bukan berarti kita seorang yang bodoh kalau kita bertanya. Tidak. Kita mahukan penjelasan. Jadi saya nak tanya dululah. Ada orang yang saya tanya, Ustaz, berhubung dengan wahyu yang Jibril AS datang pada Rasulullah SAW berhubung dengan rukun Islam dan rukun iman. Jadi masa soal jawab antara Jibril dengan baginda tu, adakah sahabat-sahabat dengar tu soal tu? Itu pun wahyu kan? Dengar. Macam hak lain-lain ni macam turun macam suara loceng dan sebagainya. Tak ada. Tidak. Cuma kita kena ingatlah, jangan balik besok wajak Ustaz Asri kata dalam kuliah dia berhubung dengan wahyu ni suara Allah Ta'ala suara loceng berat. Jangan. Itu gambaran yang kita tidak reti makna dia. Jangan balik wajak. Ini selalu jadi kontroversi ni. Lain yang guru sampai, kemudian kita balik ayat suara nikah. Ustaz Asri kata suara tu hanya sekolah loceng berat kita. Cari Ustaz Asri malam kan. Nanya. Aku nak faham molek. Sebab itulah pemahaman. Jadi kita rehat. Cuba kemukakan soalan kalau ada. Muslimin dan muslimat pun sila. Ada sebenarnya soalan tu tapi tak usah malu lah, tak usah malu. Berhubung dengan wahyu ni. Ini adalah benda ada kait-mengait dengan akidah pada pandangan saya lah. Soal wahyu ni, soal akidah juga. Kalau tak ada, akan datang ni saya tak bagi rehat lah. Jadi Ustaz Asri teruskan jalankan bahas dia. Saja merugikan masa kita. Dia kepada nabi-nabi yang sebelum, rasul-rasul terdahulu pun wahyu ni turun dalam keadaan beginilah. Begitu. Dalam 7 keadaan ini. Mungkin tidak sepenuh ke-7 tapi salah satu lah. Salah satu ya. Tapi boleh jadilah antara 7. Yang Allah Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa AS di lembah Sinai. Adakah masuk dalam maksud min wara'i hijab juga? Min wara'i hijab. Jadi min wara'i hijab ni bukan maknanya di luar alam rendah ni, alam biasa ni, tidak. Dalam ni pun boleh jadi min wara'i hijab. Jadi wa kallama Allah Musa taklima, tu maknanya min wara'i hijab. Min wara'i hijab. Tapi maknanya dengan bahasa dia betul. Dengan bahasa dia betul. Maksudnya bukan melalui Jibril, bukan terjemahan, bukan apa, tidak. Di antara nabi-nabi yang disebutkan itulah Nabi Musa lah. Maknanya keistimewaan dia. Jadi yang kita sebut hari ni Quran ni kalamullah. Dalam takrif mana tu? Itu panjang. Quran tu kalamullah. Panjang pula tu. Banyak tu. Kena suku pula. Kita takut manusia memahami bahawa inilah kalam Allah. Sebab Allah Ta'ala kata inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum. Tidak. Kalam Allah yang sebenarnya maknanya tidak gitulah, tapi hakikatnya gitu. Kalau dalam bahasa manusia. Gitu.
tak ada Nabi. Sama tak dengan kalau penurunan Injil tadi? Gitu. Tak Injil pada Nabi Isa lah gitu. Gitu. Dia turun sekali. Tidak sekaligus. Mana bila-bila diperlulah. Kalau macam Sikit juga. Nabi Isa tu dia bagi kitab. Bagi kitab Injil tu suku. Hak masalah wahyu yang diberikan kepada dia secara berasingan tu suku pula. Suku. Pada nabi-nabi ni dia dapat wahyu semua lah dalam bentuk kitab tu suku. Sebab kita lah Quran ni suku, tapi bukan makna Quran tu saja wahyu, yang lain-lain pun wahyu juga. Maknanya wahyu lain tu sama dengan Nabi lah. Cuma dalam sama dengan Sama. Dari segi penurunan kitab tu bezalah dia sekaligus kan. Penurunan kitab. Kita ni tidak, Quran ni tidak sekaligus. Kepada Nabi lah tidak sekaligus. Kepada Nabi. ke langit dunia tu Tu sekaligus. 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 Boleh puasa tak? Tu macam-macam lah pendapat lah. Panjang pula. Muslimat raja tanya, Muslimi mana? Takkan tak ada. Yang tak ada kita nak teruskanlah. Kita masih ada lagi berbaki lebih kurang 20 minit. Ada soalan? Jadi saya minta Ustaz sedikit teruskan ke kuliah beliau untuk melengkapkan masa kita. Seterusnya masalah berat wahyu, berat gapo ni sebenarnya dia satu perkara yang nisbi. Yang kita mungkin tak serupa orang ni, tak serupa. Jadi orang ni dia berasa berat, orang ni tidak berasa berat. Jadi nak mudah fahamnya, ada beberapa kisah yang disebutkan. Ada seorang alim tu, ahli hadis ni, dia nak pergi terima sanadnya daripada seorang tok guru. Sanad dia ada dah, dia nak terima sanad daripada seorang berhari lah. Apabila dia berdepan dengan tok guru, suruh baca lah, dia nak ijazah, nak bagi ijazah. Dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, babun kaifa kana badul wahyi, sampai habis tajuk tu lah. Nak masuk hadis tu senyap, tak lagi senyap. Lepas tu tok guru tu kata, dia ni tok guru dah juga, kau nak pergi terima ijazah ni, dia suruh baca lah. Kalau tidak baca sah hadis, macam mana nak ijazah? Sekurang-kurangnya sah, tak boleh baca, sakut. Bila tak boleh baca tu, saya tak boleh ijazah lah, kata dia. Balik gitu, bapa jadi lagu tu. Ni sebenarnya dia nak menggambarkan Allah SWT buka kepada orang ni pada masa-masa tertentu. Ketika tu Allah SWT buka kebesaran wahyu hadis kepada dia, sehingga jadi tak terkata, tak boleh nak sebut, tak boleh nak ungkapkan. Seperti seseorang tu, maknanya kita orang Islam lah, kalau kita ni dalam jiwa kita ni kuat sangat ni, kasih kepada Allah SWT, tauhid tu kuat sangat, syirik ni kita tolak, tiba-tiba orang suruh kata Allah SWT tu gini-gini, syirik lah, melambangkan, menunjukkan syirik lah, nak kata tak terkata. Pasal apa? Besar, berat. Berat. Kadang-kadang Allah SWT bui orang biasa, cara biasa. Orang ni baca Quran, siapa menangis-nangis, tak boleh nak baca, seduh-seduh. Ada orang baca siapa mati, rebah mati. Apa yang kita baca tak ada apa-satu? Apa yang kita baca tak ada apa-satu? Tapi dari satu segi mujur juga kalau lagu tu tak jadi kerja. Sebab itulah Allah SWT bui kepada umum, secara umumnya dia tidak bagi jadi bui napok tu dak. Bui napok tu, orang yang ahli gapo-gapo, dia dengan faham dia baca tu kan, dia merasai padahal lafaz tu la je, ayat tu la, huruf tu juga. Tapi apa ya sastrawan tu, kalau dia baca dia menjiwai siapa dia menangis. Kalau buku biasa ni pun apa ya, kadang-kadang kita baca buku siapa kita menangis. Quran tidak pula gitu, sebab kita tidak faham, kita tidak menjiwai benda. Tapi Quran dia bukan sekadar faham saja. Kalau Allah SWT beri kepada seseorang itu faham yang lebih daripada faham makna ni, dia baca Quran pun dia akan berasa gitu juga, walaupun dia tak faham. Itu benda yang lain lagi. Sebagaimana kalau seorang kekasih lah, yang sayang kepada kekasih, dia tengok surat walaupun dia tak reti baca pun,
Cukup dah bagi dia. Punya apa? Cukup dah bagi dia. Gaul dia, gaul dia riwayat. Tak apa, terima berlaku. Dia akan buat dengan sebaik-baiknya. Itu iman. Itu beza tu. Pasal ada iman, tak faham pun syukur tu. Susah perkara tu. Ada juga orang faham tapi tak ada iman tadi, tak jadi apa. Tak jadi apa juga. Tak ada nampak kebesaran dia. Tak ada nampak nak buat, tak ada. Itu dia kedudukan benda ni, dia nisbi lah. Nisbi, kita nak kata berat tu, kepada orang yang faham dia berasa berat. Kepada orang yang tak faham dia tidak berasa. Tapi molek juga. Tuhan tidak buka belakang tu. Kalau tidak, kita akan bau dalam dunia ni hak busuk, sebab banyaknya busuk. Kalau hidung ni Tuhan tidak hadkan. Kalau telinga ni Tuhan tidak hadkan, sampai dalam tidur pun, supaya Nabi ni dalam tidur pun mimpi dia tu, supaya wahyu dah, wahyu, tak ada beza. Tidur dengan tak tidur. Kalau mari lagu tu kepada kita berat, dengar habis segala hak dalam dunia ni. Pada ketika tidur, berat. Allah SWT hadkan. Tak nampak air ni sana ni. Benda-benda yang menyebabkan kita jadi rasa geli, gelemat, tak lalu, tak nampak. Padahal benda tu ada. Syaitan, jin ada sekeliling, malaikat ada, tak nampak. Kalau nampak, boleh jadi tak ada kerja pula, kita je tak ada kerja. Kalau Tuhan beri nampak, ini hakikat belakang, hak sebenar dalam hidup kita. Dalam kubur kita tidak nampak. Kalau Tuhan beri nampak, boleh jadi tak jadi kerja, tak saya menaga dah, tak saya ngaji dah, nak kira buat ibadat saja. Bukan lagu tu Tuhan nak. Tidak nak lagu tu. Tidak nak lagu tu. Tak saya menikah. Sebab kalau menikah takut nanti kerana anak kau siasa pula kita. Tuhan tidak nak lagu tu. Sebab itu dia tuduh. Selain daripada ujian kepada kita, iman bil ghaib. Kalau bui nampak, tak ada lah iman bil ghaib. Sebab kita nampak, kita takut tu. Itu lah panggil nampak sebuah benda juga lah. Percaya kepada benda juga lah kalau lagu tu. Sebab itulah dia tak bui nampak benda-benda tadi. Ada hikmah dia lah. Hikmahnya besar untuk umum. Hikmahnya besar. Kemudian kalau kita pergi kepada hadis yang kedua ni, berkaitan dengan hak tadi, mula-mula hadis ni lah hak paling tepat dengan tajuk Bukhari. Paling tepat. Hadis yang ketiga ni. Sebab dia kata wahyu yang mula-mula diberikan kepada Rasulullah ialah dalam bentuk mimpi yang baik, ataupun dalam riwayat lain disebutkan ar-ru'yah sadiqah, mimpi yang benar. Maknanya nak cerita sini, hadis ini satunya permulaan. Ni tepatlah dengan tajuk tu, permulaan wahyu. Hak ni paling tepat dalam banyak-banyak. Hak ni paling tepat. Hak ni tak payah takwil dah, tak payah tengok kepada makna dia, tak payah. Zahir dia pun memang menunjukkan tajuk dia dah. Yang kedua, di sini dalam hadis ni menunjukkan wahyu, mimpi itu pun wahyu juga. Kepada nabinya, wahyu juga. Sebab bagi dia serupa. Itu menunjukkan mana dia di dalam keadaan tidak kata tidur tu sebab kita lah rehat. Tidak. Sebab tidur mari wahyu berat juga. Sebab tu lah. Dan boleh dipakai tu serupa. Kena pakai. Serupa. Sebab itulah Nabi Ibrahim kan dia mimpi sembelih anak dia. Kena sembelih. Tuhan suruh sembelih. Kena sembelih. Sebab tu dia sembelih. Sebab kita kata, kalau kita kata mimpi ya, apa ya pakai? Tidak. Mimpi Nabi itu adalah wahyu. Ini menunjukkan apa yang berlaku kepada Nabi kita, kepada Nabi yang lain pun wahyu tu dapat juga melalui cara-cara yang lain, macam mimpi di sini. Tetapi mimpi tu apa yang tukar dengan kibas pulanya? Tidak Nabi Ismail betul. Dia mimpi Nabi ni ada dua macam. Mimpi tu betul dah, memang suruh lagu tu dah. Tetapi maksud dia tu, adakah mimpi tu yang perlu ditakwil atau tidak ditakwil? Dia kena pakai mengikut zahir dulu. Apabila Tuhan buat lagu lain, maknanya lagu lain. Mimpi itu bertakwil. Orang panggil bertakwil, bukan tidak bertakwil. Mana bukan begitu sebenarnya maksud Allah Subhanahu Wa Taala nak, tetapi dalam, kalau kita kata bahasa kiasan dia guna. Maknanya sesuatu yang kamu kasih, kamu kena kurbankan, baru kamu akan dapat
dapat dengan Allah SWT, baru kamu akan dikasihi oleh Allah SWT. Apabila kamu kurbankan yang kamu kasihi. Yang kamu kasihi dalam dunia yang paling tinggi apa? Anak. Tetapi kalau kamu sanggup mengorbankan yang lain dulu, tak sampai ke mereka anak, kamu kena bunuh. Tak sampai ke mereka tu. Dalam kenyataannya kita tengok maksud dia apa dia Nabi Ibrahim mimpi. Dia nak ceritanya, kadang-kadang kita dalam hidup, dalam masyarakat ni, ada siapa satu mereka, ibu bapa ni dia kena rela anak dia tu pergi perang terus pergi sembelih. Siapa lah, tak ada beza. Yang dia benar kan, dia benar anak dia kena bedil lah tu. Dia benar anak dia kena bom. Itu hakikat gambaran daripada hak Nabi Ibrahim. Maknanya kita kena korbankan yang hak paling kita sayang. Apa dia? Anak. Kalau kita tak save sampai satu peringkat, ada kalanya seseorang itu akan menemui, mengalami hak tu. Iaitu apabila perang, orang mari serang negeri kita, orang sembelih depan kita. Banyak kan orang kemoja duduk cerita kan lagu tu. Tu dia tengok sendiri. Orang yang melepaskan anak dia pergi perang. Mana dia sembelih lah hakikat. Tapi kalau kita sanggup kerana agama Allah SWT ni, kurbankan hak lain, tak akan sampai ke situ. Maknanya Allah SWT akan ganti hak lain. Itu isyarat kepada hak itu. Jadi kita kena sanggup kurban hak lain. Harta benda, tenaga kita, sumbangan kita, fikiran kita. Kita kena fikir dulu lagi. Baru kita tak akan dapat tengok hak tu. Sampai ke situ. Kita sembelih anak kita. Tak akan sampai situ. Tuhan akan ganti kot lain. Itu maksudnya. Tetapi kan dalam kurban kan kita tengok syarat dia lagu mana. Tak boleh hak rabik telinga, tak boleh. Hak buta tak boleh. Nak kurban. Kurban ni tanda kita bagi hak paling kita sayang, hak paling mahal di sisi kita. Baru Allah SWT bagi sesuatu. Mana kerana agama ni orang kita, misalnya contohlah orang kita lah dulu lah ni alhamdulillah banyak perubahan dah. Kalau nak datang ngaji agama ni kan, hak tak boleh pergi. Hak bomo rata dah orang kata. Buat pulut kuning rata. Berapa kali buat pulut kuning mai ajak. Lepas tu dia nak tengok hasil kejayaan. Bila tak berjaya dia kata agama tak jadi. Kau jauh daripada agama lagu tu. Itu bukan orang panggil pengorbanan. Tak faham maksud pengorbanan. Dia kena korban hak ni dulu. Barulah boleh kita tengok hasil dia yang memuaskan kita. Tak boleh korban hak tu. Sebab itu dia tak bagi. Kamu tidak akan dapat hakikat bir, kebaikan yang sebenar, selagi kamu tidak belanjakan ma tuhibbun, apa yang kamu kasih, apa yang kamu sayang. Dia kena hak tu dulu. Barulah kita tidak akan tengok anak kita kena sembelih. Barulah tak sampai situ. Kalau tidak akan sampai situ. Kalau kita tidak sanggup korban hak lain hak bawah. Itu maksudnya. Jadi makna bertakwil mimpi dia. Takwil dia tu Allah SWT ceritakan kemudian. Apabila dia tidak menjadikan. Tetapi Nabi Ibrahim dia kena buat. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Dan ayat seterusnya. Maknanya dia kata aku tengok mimpi aku sembelih kamu. Nak buat lagu mana? Dia tanya anak dia. Anak dia kata, Ismail kata, buat apa yang Tuhan suruh. Ikut sahih. Lepas tu Tuhan tahulah. Tuhan maha tahu maksud dia sebenarnya dengan mimpi tak digap. Apabila seseorang tu sanggup sampai setara tu, dia akan bagi hak lain sebagai ganti. Tak ada sampai situ lah. Tak ada sampai situ. Tapi nak tengok dulu kesanggupan kita. Nak tengok dulu kesanggupan kita. Jadi nak cerita di sininya, wahyu tu Nabi dulu pun terima wahyu. Mimpi super. Perkataan tadi, pertanyaan tadi kan terjawab. Sini ada Nabi-Nabi lain pun lagu tu juga. Dalam Quran sendiri disebutkan Nabi Ibrahim itu mimpi. Nabi kita pun mimpi juga. Mimpi dia ni mimpi yang betul. Disebut di sini ar-ru'ya salihah fin naum, dalam tidur. Sebab ru'ya dalam bahasa Arab tidak bermakna mimpi saja. Ru'ya ni makna tengok, nampak. Dalam Quran kan ada sebut wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas wasyajaratal mal'unata fil Quran tu kan ayat tu. Tidak kami tunjukkan kepada engkau ar-ru'ya. Ar-ru'ya tu bukan maknanya semasa mimpi, tidak. Semasa sedar, dalam keadaan sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ disebut ru'ya juga. Di situ disebut ru'ya juga. Di sini
disebut ru'ya juga. Jadi oleh kerana ru'ya tu ada dua makna, maka perlu disebutkan finnaum, iaitu ru'ya ni tengok sesuatu tu dalam tidur, maknanya mimpi lah, kita kata mimpi. Jelas di sini bukan makna tengok hak nyata begini, tidak, tetapi tengok tu dalam mimpi. Bila tengok dalam mimpi, mimpi tu betul. Ini permulaan. Mimpi tu sudah merupakan wahyu dah tu. Mana pertanda wahyu dah, tapi tidak wahyu hak iqra' tu lah, dalam bentuk Quran tu tidak. Dia mari dah gini. Dan nak dapat mimpi ni, sebab itulah Nabi SAW kata mimpi ini adalah satu juzuk daripada 60 juzuk kenabian, satu bahagian daripada 60 bahagian kenabian. Dia sudah sebut dah begitu. Maknanya mimpi ini adalah satu isyarat ia daripada Allah SWT yang boleh kita terima juga. Kalau kenabian, nak ceritanya kenabian ni, maklumat yang sampai kepada Nabi ni, bayangkanlah, satu yang mimpi ni, mimpi yang betul ni satu daripada kenabian. Kenabian tu lagilah 59 lagi tu yang disumber ataupun bahan 59 lagi tu. Inilah yang dapat menampung kebenaran. Hak kita mimpi ke berapa banyak kita mimpi ke, betul hak kita mimpi. Sama ada mimpi tu tidak takwil ataupun mimpi tu dengan takwil lah. Hak tu usul-usul dia tu disebutlah dalam Quran pun ada, dalam hadis pun ada usul dia. Tapi banyak hak mimpi ni yang kita tengok betul-betul sebelum berlaku lagi, betul-betul lagu tu. Kenapa tepat tu? Nak cerita daripada Allah SWT, itu sebaru ada tu, betul dah. Bagaimana kalau ada hak 59 lagi? Tentulah dia dapat menampung hak lebih lagi, kebenaran alam semesta yang lebih lagi. Sebab itulah dia boleh dapat tentang syurga, tentang neraka, tentang azab kubur, tentang begitu-begini, nampak belaka tu. Setara dapat mimpi tu, berapa banyak kita mimpi betul-betul lagu tu. Ataupun kalau tidak betul tepat lagu tu, dengan takwil lah. Dengan takwil lah. Dalam takwil lah tu banyaklah takwil lah tu. Misalnya dalam Quran disebutkan bidadari tu baydum maknun, iaitu telur yang tersimpan dengan baik. Itu takwil lah tu. Kalau seseorang tu mimpi jumpa telur kau, ataupun orang bagi telur tu comel, maknanya perempuan. Itu isyarat kepada perempuan. Takwil lah tu. Makna di alam yang lain digambarkan begitu. Dunia perempuan, dunia tu perempuan. Dunia ni, hakikat dunia ni perempuan. Nabi SAW ditunjukkan pokok 3 dah dunia pada malam Mi'raj. Itu hakikat dunia tu ialah perempuan di alam misal, orang panggil alam misal. Dan banyak lagi lah lain-lain, ular misalnya, fitnah ke apa ke. Itu takwil lah, dia ada kaedah dia suku pula lah waktu tu. Ada kaedah dan ada usul dia yang tersendiri pula. Jadi walau bagaimanapun tepat, nak tepat mimpi ni lagu mana? Nak tepat mimpi, Nabi SAW kata dia juga di akhir zaman, dia kata orang yang paling betul percakapan dia, orang yang paling benar hidup dia, paling tepat mimpi dia. Kalau orang tu hidup dia betul, mimpi dia kau tepat. Dalam hadis ada sebut, dalam Bukhari ada sebut, akan datang kita akan jumpa. Maknanya mimpi ni dia betul apabila orang tu hidup dia betul. Kenapa Nabi SAW dapat mimpi betul? Sebab dia hidup dia betul. Tak ada hak tak molek, tak ada hak tak betul. Jadi mimpi dia tu pun tepat. Digambarkan di sini tidak ada satu mimpi yang dia mimpi melainkan mari nyata seperti cahaya pagi ataupun sinaran pagi. Makna jelas lagu tu lah, nampak. Hak dia mimpi betul-betul terang, nampak. Kemudiannya berlaku begitu. Itu makna seperti cahaya ataupun sinaran pagi. Satu makna yang lain iaitu betul-betul menggembirakan dia lah. Mimpi-mimpi dia tu mimpi-mimpi dalam bentuk tabsyir, yang diberita gembira daripada Allah SWT. Hak dia mimpi, dia tengok sesuatu yang menyukakan, seperti seseorang yang sepanjang malam duduk tunggu pagi kan, duduk dalam gelap, tiba-tiba cahaya pagi menggembirakan dia. Begitulah keadaan Nabi SAW mula-mulanya. Dia mari dalam bentuk gitu dulu. Maknanya hak mari dalam mimpi tu ringan lah, kira-kiranya ringan, nak banding dengan hak lain. Sebab dia buat mari hak ringan dulu. Tidak tu Jibril mari, yang ni makhluk asing mari dalam rupa yang asal dia pula tidak lagu tu. Dia mari dalam bentuk mimpi dulu. Yang mana mimpi ni
orang-orang lain pun mimpi juga. Dan sebelum pada tu Nabi SAW pun ada mimpi juga, tetapi tidak pada ketika pada masa ni tak serupa pada masa ni. Masa ni hak dia mimpi tepat berlaku. Lepas pada tu dia suka menyendiri. Lepas pada tu dia suka menyendiri. Mulalah dia duduk seorang. Bila duduk seorang ni mikir, merenung, kaji lagi, fikir lagi, cuba menghayati lagi mimpi-mimpi dia tu apa makna. Dan dia bersembunyi. Dia bersembunyi di mana? Di Gua Hira. Tetapi nampaknya hadis ni nak pergi panjang pula ni. Nak pergi panjang pula. Tak ada hadis. Jadi kalau kita pergi ni panjang pula. Di Gua Hira. Dalam 3 batu lah daripada Mekah. Dalam 3 batu. Dia pergi menyendiri di sana. Di situ dia tahannas, mana beribadat. Beribadat dengan cara mana? Tu panjang pula lah. Jadi di sini pergi di Gua Hira. Yang ni seseorang yang nak menerima sesuatu yang besar, nak buat sesuatu yang besar, dia tak boleh duduk dengan orang ramai. Mungkin jadi kepelik. Kalau seseorang tu boleh buat benda besar, lepas tu dia tidak ada ketika dia duduk seorang. Dia terpaksa berpisah daripada orang, bahkan daripada keluarga dia sendiri pun. Hak ni yang dikatakan hijrah tu, dia hijrah dah. Hasil daripada hijrah tu lah maka dapat wahyu dalam bentuk ni Quran. Wahyu berupa Quran. Pergi ke Gua Hira, duduk dalam gua yang kecil lah, sempit sangat, duduk situ beberapa lama duduk. Lepas balik, kadang-kadang Khadijah bawa pergi makanan, kadang-kadang dia balik. Begitulah keadaannya. Suka menyendiri. Sebab apabila menyendiri, terutama apabila orang tu jiwa dia baik kan, dia banyak dapat benda-benda yang bernilai, benda-benda yang baik, yang berharga, yang tidak diperolehi kalau dia duduk dalam keadaan biasa. Tetapi kalau orang tu, maknanya orang yang tidak baik, tak molek dia menyendiri, duduk seorang. Sebab syaitan akan pergi dekat dia. Syaitan akan pergi dekat dia. Dan syaitan akan macam-macam pula menimbulkan was-wasah, bisikan-bisikan yang tidak baik. Sebab tu tak molek orang. Kalau dia jiwa tak molek, dia nak duduk seorang, tu tak boleh. Nabi SAW tak bagi, bahkan dia suruh ada teman. Tetapi kalau orang tu molek jiwa dia, molek benar, dia duduk seorang. Molek benar, dia duduk seorang. Inilah yang berlaku kepada Nabi SAW. Pergi duduk di sana, dia bertahanuf. Tahanuf itu banyak-banyak makna. Tetapi mengikut Zuhri di sini, perawi Ibnu Syihab Az-Zuhri, dia ni wahwa at-ta'abbud al-layali zawatil adad ini, hak ni beribadat beberapa malam. Hak ni adalah tafsiran Zuhri, yang ni perawi. Yang ni mudraj minar rawi, orang panggil. Mana hadis ini adalah mudraj minar rawi. Hak ni hak lafaz at-ta'abbud al-layali zawatil adad. Hak ni adalah lafaz Imam Zuhri, Ibnu Syihab Az-Zuhri, bukan hak Nabi SAW sendiri. Ini orang panggil mudraj. Mudraj minar rawi. Sebelum Nabi SAW berasa rindu ataupun teringat kepada ahli keluarga dia, begitulah beribadat. Dia menyebutkan beribadat, nak suruh mudah faham lah, tahannuth makna apa dia. Tetapi kalau kita kekalkan riwayat ini, hak Aisyah sebut ini, fa tahannath, maka makna dia lebih luas lagi, tidak bermakna ibadat saja. Ya tahannath ini maknanya merenung, berfikir, dia mengkaji. Itu termasuklah ke tahannuth itu. Dan termasuklah juga beribadat. Jadi beribadat dengan cara mana? Beribadat ni dengan cara saki-baki ajaran Nabi Ibrahim yang ada. Dengan cara itulah, tidak pula disebut cara mana. Tidak pula disebut cara mana. Tetapi setelah Nabi SAW jadi Nabi, dan sebelum dia dapat semaya 5 waktu ni, ada dah semaya juga. Ada juga dalam hadis sebut gitu, ada dah. Cuma semaya pagi dengan petang. Jadi semaya itu adakah 100% seperti ini? Kira-kiranya tidak begitulah. Sebab kalau mengikut syariat dulu, tidak seperti semaya yang ada seperti kita sekarang ni.
Sembahyang yang ada seperti kita sekarang ni, paling awal pun maknanya setelah Nabi SAW tu jelas dah jadi Nabi dah, dapat wahyu sekian banyak. Itu paling awal. Kalau tidak pun mana selepas Mi'raj itu baru 100% seperti hak kita sekarang. Sebelum pada tu tidak. Jadi dia beribadat tu mengikut cara hak Nabi-Nabi dululah. Sebab di zaman di Mekah pada masa tu bukan bermakna tidak ada langsung orang yang tahu cara ibadat zaman Nabi Ibrahim tu. Tidak, ada juga yang tahu. Tetapi banyaklah yang sudah diselewengkan. Yang betul pun ada juga. Nabi SAW dia seorang yang bijaksana. Dalam banyak-banyak tu dia boleh pilih hak mana hak sesuai. Misalnya zaman Nabi Ibrahim, orang bertawaf tu tidak dalam keadaan telanjang, tak ada siapa pun telanjang, dan dia tidak ajar lagu tu pun. Tapi di zaman Nabi SAW tu, orang-orang jahiliah sudah buat lagu tu. Dan orang-orang tertentu tidak pergi duduk di sini, orang tertentu saja pergi sini. Itu di zaman jahiliah sudah ada, sudah berubah. Tetapi ramai lagi yang tahu hak sebenarnya tidak gitu. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab ni, akan datang kita akan jumpa ramai yang tahu bukan lagu tu cara hak betulnya. Jadi kira-kiranya Nabi SAW dia ambil berat lah tentang pengajaran ataupun peninggalan Nabi Ibrahim hak dulu tu yang ada saki-baki dia. Jadi dia duduk amal, duduk buat dengan hak tu. Dan begitulah bekal pula, pergi pula, balik pula kepada Khadijah, lepas tu pergi pula sehingga datang kebenaran kepada baginda ketika baginda berada di Gua Hira. Ketika baginda berada di Gua Hira tu datang kebenaran. Jadi hak sebelum pada tu tidak benar ke? Ar-ru'ya shadiqah tu benar dah. Di mana kebenaran dalam bentuk lain. Yakni permulaan inilah sebab tu kata hadis ni hak paling tepat dengan tajuk dia. Yakni permulaan wahyu secara umum, permulaan wahyu dalam bentuk Quran pun sini juga. Saya datang kebenaran itu maksudnya wahyu dalam bentuk Quran. Jadi Jibril dengan dibawa oleh Jibril, itu kebenaran. Sebelum pada tu ada dah kebenaran dalam bentuk wahyu, iaitu dalam bentuk mimpi tu ada dah. Tapi dalam bentuk Quran, inilah baru datang, iaitu ketika Nabi SAW duduk di Gua Hira, malaikat itu mari. Rasanya kalau kita pergi panjang pun tak lagi ni dia jadi panjang sangat. Kita kena berhenti setakat ni dulu. Dan insya-Allah minggu depan kita akan sambung lagi hadis ni, ataupun kita baca daripada awal pula lah hadis ni, hadis yang ketiga ni, supaya lebih lengkap. Sebab panjang sangat pula ni huraiannya. Sekat itulah dulu. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.